Malam Mistik Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton dan juga para pendengar Malam Mistik. Okey, biasanya pada hari Ahad, Brother Fai memang cutilah daripada perkongsian kisah-kisah seram dan mistik di channel Malam Mistik Bro Fai kan. Tapi pada malam ni lah kan, mungkin akan ada malam-malam yang seterusnya, akan ada Malam Mistik Bonus. Okey, Malam Mistik Bonus ni Brother Fai buat dalam bentuk storyteller lah, dalam bentuk video. So Brother Fai tak menggunakan teks untuk kongsikan kisah-kisah seram. Okey, dan InsyaAllah kalau Brother Fai ada masa, akan adalah Malam Mistik Bonus ni. So apa ni, kalau sibuk memang tak adalah. So nama pun bonus kan. Jadi inilah dia Malam Mistik Bonus dalam bentuk storyteller video. Okey, baiklah saudara, pada malam ini Brother Fai nak kongsikan satu kisah yang Brother Fai dapat daripada Pak Munawir. Okey, Pak Munawir ni orangnya boleh tahan juga ya. Dia daripada channel PMFC. Okey, Pak Munawir Fight Club. Okey, anda boleh cari di page Facebook Pak Munawir Fight Club PMFC, dan juga beliau ada juga channel YouTube dan namanya pun Pak Munawir Fight Club PMFC. Okey, beliau ni adalah dikatakan sebagai seorang guru silat, seorang usahawan, dan beliau juga melakukan tugasan seperti memandikan jenazah dan menguruskan jenazah lah, termasuk daripada memandikan hinggalah menghantar jenazah ke lokasi-lokasi yang ditetapkan lah di seluruh Malaysia. Jadi malam ni Brother Fai nak kongsikan satu cerita mengenai Pak Munawir ni, pengalaman beliau dalam menguruskan jenazah ni. Ada satu daripada konten beliau ni, Brother Fai rasa terpanggil untuk kongsikan kisah ni. Bagi Brother Fai, kisah ni boleh dikatakan seram. Seram jugalah kan. Satu lagi, dah banyak perkongsian beliau di dalam channel YouTube. Anda boleh pergilah lihat dan juga boleh support channel beliau lah, PMFC. Kisah yang Brother Fai akan kongsikan ni mengenai beliau ni terperangkap di dalam bilik mayat. Cuba kita bayangkan apabila kalau kita seorang diri terperangkap di dalam bilik mayat. Di situ ada mayat, lepas tu di dalam peti semua ada beberapa lagi mayat yang berada. Beliau seorang diri dekat situ. Okey, pada satu malam tu Pak Munawir dipanggil untuk menguruskan satu jenazah. Okey, dan apabila beliau terima panggilan tu, beliau kata, okeylah, Pak Munawir boleh tak datang di bilik mayat hospital sekian-sekian lah. Brother Fai tak nak kongsilah hospital mana kan. Jadi Pak Munawir pun kata okeylah, boleh juga kan kalau nak uruskan. So Pak Munawir pun datanglah
ke unit forensik di hospital tersebut. Pak Munawir masa tu dia datang dengan kawan dia, Abang Din. Okey. Jadi apabila Pak Munawir dan Abang Din sampai di hospital, di di unit forensik tu, bilik mayat tu kan, tiba-tiba Abang Din cakap, "Alamak, Sofi." Nama Pak Munawir sebenarnya Sofi. Okey. "Alamak, Sofi, aku tertinggal kain kafan lah. Kain kafan aku tertinggal. Alamak Din, kau ni aku nak uruskan jenazah ni. Kau ni macam-macam hal lah Din. Okeylah Din, kau pergilah dekat kau pergi balik rumah ambil kain kafan tu." Jadi tinggallah Pak Munawir dengan seorang lagi staff lah yang jaga kaunter dekat bilik mayat tu. Apa yang nak dijadikan ceritanya, okey, apabila Pak Munawir dah menguruskan jenazah tu, dah mandikan apa semua kan, so masa dalam bilik jenazah tu, yang orang yang jaga bahagian kaunter tu ada berpesan pada Pak Munawir. Dia kata, "Pak Munawir, pintu bilik mayat ni jangan ditutup rapat. Jangan tutup rapat. Sebab kalau kata pintu ni tertutup rapat kan, dah tak boleh buka. Orang dekat luar baru boleh buka." Faham tak maksud Brother Fai? Pintu dia ni kan ada password. Titit ada password untuk kita buka. Jadi yang password yang di dalam tu dah rosak. Yang kat luar tu okey. Ya. Yang kat luar tu masih berfungsi, yang dalam dah tak berfungsi langsung. Jadi yang penjaga kaunter bilik mayat tu, dia sendalkan pintu tu menggunakan tong yang pemadam api itulah. Dan apabila dia dah sendalkan, jadi pintu tu tak adalah rapat kan. Apabila Pak Munawir ditinggalkan seorang diri di bilik mayat tu, nak dijadikan cerita, Pak Munawir pun lalu dekat pintu tu. Sekali Pak Munawir terpelecok, terpeleot kaki dia lah kan. So dia terjatuh lah. Apabila beliau ni terjatuh kan, dia tertendang tong pemadam api tu. Jadi apabila tertendang, tiba-tiba pintu tu tertutup. Bayangkan, bila pintu tu dah tertutup, of course dah tak boleh buka lagi. Dah tak boleh buka. Jadi tinggallah Pak Munawir seorang diri di dalam bilik mayat tersebut. Bayangkan, beliau ditinggalkan seorang diri selama lebih kurang 2 jam kalau tak silap Brother Fai. 2 jam. Beliau mengatakan ya, walaupun dia ni dah bertahun lah, boleh dikatakan bertahun dah menguruskan jenazah, tapi perasaan takut tu kan, kita sebagai manusia biasa tak boleh lari daripada perasaan takut tu. Selama 2 jam Pak Munawir menunggu seorang diri di dalam bilik mayat tu, macam-macam perasaan yang timbul. Dari situ mulalah dia nampak kelibat zub-zap sana sini kan. Dia cuba telefon Abang Din. Telefon Abang Din tak jawab. Alamak, kenapa ni mesti Abang Din ni dekat atas motor ni. Tak jawab. Maaf. Tak tahulah kenapa Abang Din tak jawab-jawab kan. Sekali bila dah lama-lama tu, handphone pula mati. Bateri tak cas. Bayangkan masa tu kan, macam mana kalau kita, usah kata korang lah, kata saya lah, saya rasa saya dah pengsan. Selama 2 jam di dalam bilik mayat tu. Dah lama-lama lepas tu barulah yang pekerja bahagian kaunter bilik mayat tu buka pintu tu. Apabila pintu tu dah dibuka, punyalah lega Pak Munawir kan.
Dia kata kenapa lambat buka apa ni. Dia kira macam emosi terganggu jugalah bila dah terlampau lama duduk dalam tu kan, bersama dengan mayat kan. Yalah, kita tak tahu kadang-kadang mayat ni mati kenapa, macam mana cara dia mati, kita pun tak tahu kan macam mana kan. Jadi yang penjaga kaunter tu cakap lah, kenapa tak call saya? Macam mana aku nak call? Nombor kau pun aku tak tahu kan. Aku call Abang Din berkali-kali sampai habis aku punya bateri handphone ni, katanya. Aduh, yelah, saya pun tak bagilah nombor pada Pak Munawir. Okay, fine, dah habis dah bahagian tu. Jadi bila dah selesai, dah mandi, dah mengkafankan mayat tu, okay, so settle lah cerita tu. Lepas tu, apabila Pak Munawir pulang ke rumah, kebetulan pula waktu tu anak-anak dengan isteri dia tak ada di rumah. Anak-anak dan isterinya berada di kampung. Maka masa tu tinggallah Pak Munawir seorang diri di dalam rumahnya. Apabila Pak Munawir sampai di depan pintu rumah, dia dah rasa lain macam tau. Dia dah rasa lain macam. Pak Munawir pun buka pintu. Sound effect dia. Okay. Buka pintu. Okay. Pak Munawir pun masuk ke dalam. Apabila dia buka pintu, berdepan dengan Pak Munawir tu kan, di situlah biasanya dia punya sofa, tempat yang Pak Munawir selalu kongsikan cerita seram dia di live Facebook dengan live YouTube lah. Apa yang dia nampak pada malam tu, memang menyeramkan. Anda nak tahu apa yang dia nampak? Bila dia buka je pintu, dia tengok dekat sofa yang biasa dia duduk tu, dia nampak makhluk seperti pocong duduk di sofa yang biasa dia duduk bercerita tu. Dekat situ dia duduk. Benda tu duduk macam ni. Pak Munawir nampak, Pak Munawir pun terkejut kan. Terkejut. Jadi Pak Munawir pun pingsan. Bila dia sedar-sedar je kan, hari dah, masa tu lebih kurang dalam pukul 7 pagi tau. Bila dia buka je mata kan, jiran-jiran dia dah ada dekat depan mata, di depan mata lah, dekat dalam rumah Pak Munawir. Jadi Pak Munawir pun tanyalah apa yang dah jadi. Pak Munawir kata, jadi jiran dia pun beritahulah, aku nampak pintu rumah kau terbuka. Jadi kami ni rasa macam curiga lah. Kami pun masuklah rumah kau. Bila masuk rumah kau, aku tengok kau dah pingsan dekat situ. Nasib baik ada jiran-jiran yang tolong lah kan. Jadi daripada situlah yang Brother Fai dapat kongsikan kisah pun Pak Munawir ni. Beliau mengatakan, sehebat mana pun kita tetap manusia kan, mesti kita tak akan lari daripada perasaan takut. Ya. Serupa juga macam Brother Fai. Brother Fai adalah seorang penyampai kisah seram. Ya. Brother Fai pun kadang-kadang bila Brother Fai bercerita kisah-kisah seram ni, tak lari juga daripada perasaan takut. Kadang-kadang rasa meremang bulu roma. Dan Brother Fai pernah juga diganggu semasa menceritakan kisah-kisah seram di channel Malam Mistik Bro Fai. Okey, nanti minggu depan ke, Brother Fai akan kongsikan kepada anda pengalaman Brother Fai, pengalaman seram Brother Fai apabila sewaktu Brother Fai
membuat rakaman kisah seram. Okey? Tunggu ya. Okey, kita jumpa lagi pada episod yang lain. Assalamualaikum. Jangan lupa, peace, no war.